Baiklah, kita teruskan dengan bab 3, pergerakan bahan melintasi membran plasma. Okey, kita tengok soalan trial Sabah set 1 tahun lepas. Okey, namakan struktur J, K, K dan L. Okey, struktur J ialah dui lapisan fosfolipid. Sebab dia tulis daripada atas sampai bawah ni kan. Jadi dia adalah dui lapisan fosfolipid. Ini satu lapisan fosfolipid, ni satu lapisan. Jadi kalau kedua-duanya kita panggil sebagai dui lapisan fosfolipid. Okey, dui lapisan fosfolipid. K pula adalah protein liang. Okey, K pula adalah protein liang, dia ada liang kat sini. Okey, L adalah protein pembawa. L ini adalah protein pembawa sebab kita nampak dia ada ATP kat sini, penghasilan tenaga. Okey, ada ATP, ada penggunaan tenaga. Okey, seterusnya nyatakan satu contoh bahan yang boleh diangkut merentasi struktur J dan jelaskan. Okey, struktur J ni apa yang boleh masuk terus? Apa yang terus boleh masuk terus? Masuk terus, tak perlu nak melalui protein liang, protein membawa, tak perlu. Okey, apa dia? Okey, yang boleh lalu secara terus ialah ini, gas oksigen, ataupun dia nak satu je kan, kita jelaskan. So awak kena jelaskan satulah. Okey, gas oksigen ataupun gas karbon dioksida ataupun asid lemak dan gliserol, kerana dia bersifat hidrofobik. Okey, jadi apa-apa yang bersifat hidrofobik dia terus boleh masuk. Ataupun air, kerana molekul air sangat kecil. Okey, jadi yang boleh masuk secara resapan ringkas, dia boleh terus masuk adalah gas oksigen, karbon dioksida. Senang je nak ingat. Kita bernafas ni kan, kita memerlukan oksigen kan. Dekat alveolus tu, pertukaran gas tu pun berlaku secara resapan yang ringkas saja. Jadi senang nak ingat oksigen, karbon dioksida, sebab dia bersifat hidrofobik, ataupun kita boleh cakap air kerana molekul air sangat kecil. Okey, seterusnya kita tengok huraikan bagaimana bahan P boleh diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel. Okey, kalau tengok gambar ni tadi, P ni dia kawasan yang rendah kepekatan. Dia nak pergi ke kawasan yang tinggi. Jadi dia menentang kecerunan kepekatan. Sebab biasa jika sesuatu molekul dia nak bergerak, dia kena bergerak daripada kawasan tinggi kepekatannya ke kawasan yang rendah. Tapi dekat sini rendah ke tinggi. Jadi untuk pengangkutan jenis ini dia memerlukan tenaga ataupun ATP. Jadi melalui protein pembawa ni, melalui ATP, barulah bahan P ni boleh bergerak masuk ke dalam. Jadi apa jawapannya? P diangkut ke dalam sel melalui pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif sahaja yang memerlukan tenaga. Jadi pengangkutan aktif menggunakan tenaga ATP dan menentang kecerunan kepekatan. Baiklah, soalan seterusnya Perlis Trial 2021. Soalannya, namakan proses X dan proses Y. Okey, tengok kat sini, kalau je ada ATP, maksudnya ia adalah pengangkutan aktif. Kalau tak ada apa-apa, ini adalah pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif ada 3. Okey, kita tengok ni apa maksudnya. X ni adalah resapan perbantu dan juga pengangkutan aktif bagi Y. X adalah resapan berbantu. Okey. Resapan pembantu ni maksudnya dia memerlukan protein pembawa. Okey, resapan berbantu ni adalah pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif ni ada 3 jenis. Okey, seterusnya Raja menunjukkan dua kawasan R dan S yang dipisahkan oleh satu membran separuh telap. Okey. Lepas 20 minit seimbangkan antara kawasan keseimbangan kawasan R dan S tercapai. Lukiskan. Okey, dia jadi macam ni lah. Okey, ini melibatkan ni asal dia. Ni asal dia. Okey. Kalau tengok kat sini, molekul sukrosa dia sikit dekat sini. Okey, jadi tapi kat sini banyak molekul air. Jadi keupayaan air dia tinggi. Keupayaan air dia tinggi dekat sini. Jadi air ni dia akan bergerak daripada kawasan yang
berkeupayaan air tinggi ke kawasan yang berkeupayaan air rendah. Sebab sini molekul air dia sikit. Jadi dia akan gerak. Dia akan gerak macam ni. Sampailah dia mencapai keseimbangan. Air tu akan bergerak ke sini melalui membran separa telap. Okay, ini yang kita panggil sebagai osmosis. Okey. Soalan seterusnya, air adalah bahan konstituen yang paling penting dalam sel organisma. Nyatakan satu sifat air dan terangkan sifat itu kepada sel. Oh, banyak sifat air ni banyak. Okey, tapi kita ada 3 yang awak perlu tahu. Ada 3, 1, 2 dan 3. Bagi cikgu yang paling senang, bolehlah awak cakap muatan haba tentu air dapat mengekalkan suhu badan organisma, ataupun awak bercerita pasal daya lekitan dan lekatan air. Daya lekitan ni antara molekul air. Lekatan ni molekul air dengan permukaan. Jadi melalui daya lekitan dan lekatan air, ia menghasilkan tindakan kapilari yang membolehkan air bergerak melalui ruang xilem yang sempit. Okey, ni batang. Air boleh bergerak ke atas. Graviti kan ke bawah kan. Kita ada graviti ke bawah. Maaf. Okey. Graviti ke bawah. Macam mana dia boleh naik? Macam mana dia boleh naik? Sebab dia ada daya lekitan dan daya lekatan ni menghasilkan tindakan kapilari. Ada air yang melekat dekat permukaan, nama dia daya lekatan. Dan air yang melekat sesama sendiri, nama dia daya lekitan. Okey. Seterusnya, Raja menunjukkan keratan rentas tumbuhan dicotyledon dan 2 tisu yang terdapat pada akar. Okey, pada batang kita ada xilem dan kita ada phloem. Namakan P dan Q yang terlibat. Oh, jawapan dia xilem dengan phloem lah. Ni dah jawapan dia. Soal ni cikgu dah type jawapan dia. Okey. Ni adalah adaptasi ataupun pengkhususan sel dalam tumbuhan. Okey, pada daun ada sel mesophyll palisade. Sel mesophyll palisade ni dia punya struktur dia panjang-panjang macam ni. Lepas tu sebab apa dia banyak lagi? Lepas tu dia banyak apa? Kloroplast. Ni cikgu lukis tak cantik, tengok sini dia panjang-panjang tu, nampak tak? Lepas tu dia banyak kloroplast. Okey, sel mesophyll palisade ni dia terdiri pada sel berbentuk silinder yang panjang, tersusun secara tegak, mempunyai kepadatan kloroplast yang tinggi. Awak boleh cakap dia berbentuk silinder yang panjang, kepadatan kloroplast yang tinggi, membolehkan penyerapan maksimum cahaya untuk fotosintesis. Bila dia panjang macam ni, ada kloroplast, dia dapat menyerap cahaya matahari secara maksimum. Okey, seterusnya xilem. Xilem ni salur berongga yang panjang dan bersambungan. Okey, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Okey, dalam pokok ni kita tengok ambil xilem je lah. Dia adalah satu tiub panjang yang bersambungan. Fungsi dia adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Okey, sel rambut. Ada rambut akar. Sel rambut akar ni dia beradaptasi macam ni. Jadi dia mempunyai unjuran panjang. Ni unjuran panjang ni untuk menambahkan luas permukaan. Untuk apa? Untuk penyerapan air dan garam mineral. Jadi awak boleh cerita lah dekat pokok tu, sel tumbuhan yang macam biasa ni, yang bentuk biasa, dia akan menjalani pembezaan mengikut fungsi dia. Kalau biasa kita tengok kan ada vakuum, ada nukleus, sel plant cell macam ni kan. Dia berubah, dia beradaptasi membentuk. Kalau dekat daun ada sel mesophyll palisade. Dia berbentuk silinder, lepas tu tegak, ada banyak kloroplast supaya matahari dapat diserap secara maksimum untuk menjalankan proses fotosintesis. Dekat batang pula, sel tumbuhan tadi dia beradaptasi, dia menjadi salur berongga yang panjang dan bersambungan supaya dia dapat mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Dan last sekali yang special dekat akar ni, dia ada unjuran panjang. Sel akar rambut mempunyai unjuran panjang. Untuk apa? Menambah luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Okey, seterusnya kita tengok sel tumbuhan yang telah direndam dalam larutan sukrosa 30%. Jadi kalau tengok kat sini, dia mengalami plasmo
plasmolisis. Dia mengalami plasmolisis di mana membran sel dia dah tertarik dah ke sini. Okey, tertarik ke sini, bakul dia pun mengecut. Okey, ni membran sel dia dah tertarik ke dalam. Okey. Y ni adalah bakul dia pun mengecil. Maksudnya air telah keluar. Okey, air dah keluar. Air keluar jadi bakul ni dah tak segah dah. Okey, dia akan menarik membran sel ni ke dalam. Okey, namakan adalah Y dah. Membran sel ini adalah membran sel dan bakul yang tengah yang ada mengandungi subsel. Okey. Dia dah mengalami plasmolisis. Terangkan bagaimana ini berlaku. Okey, larutan sukrosa adalah hypertonik berbanding sel tumbuhan. Jadi, molekul air meresap keluar daripada vakuol secara osmosis. Kalau kita bercakap tentang molekul air, ia hanya melibatkan proses osmosis. Molekul air meresap keluar daripada vakuol secara osmosis. Jadi, membran plasma tertarik menjauhi sel menyebabkan sel hilang kesegahan. Okey? Sel hilang kesegahan dan menjadi flasid. Okey? Yang proses tu nama dia plasmolisis. Ni, kalau kesan larutan hypertonik. Hypertonik ni maksudnya kat luar tu pekat lah. Jadi air akan meresap keluar daripada sel tumbuhan secara osmosis. Okay, air meresap keluar daripada vakuol secara osmosis. Vakuol mengecil dan cytoplasma mengecut. Fenomena ini dinamakan plasmolisis. Dia akan menyebabkan kelayuan daun dan batang terlentur ke bawah. Okay, kalau kita masukkan balik ke dalam larutan hypertonik, contohnya air pipe, okay, dia akan menjadi segah semula. Sel tumbuhan yang mengalami plasmolisis, kalau kita letak dalam larutan hypotonik dan dia jadi segah balik, sel ini dinamakan diplasmolisis. Jadi sel yang mengalami plasmolisis ni, dia boleh segah balik. Okay, dia punya vakuol boleh jadi besar balik. Okay, lukis dinding saya dulu. Okay, dinding sel pun jadi normal balik. Jadi air dah meresap masuk ke dalam vakuol. Jadi sel tu akan jadi segah. Tapi kalau dia dah jadi plasmolisis, kita rendam dalam hypotonik, nama dia proses dia adalah diplasmolisis. Okey, tu je soalan ke? Okey, dah settle untuk bab 3.